بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعالمنا التأويل. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita iman dan juga Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan di antara kita di dalam masjid yang mulia dan di dalam majlis yang mulia, yang di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk berpusu-pusu turun ke dunia dan mencari majlis ilmu. Maka itu adalah salah satu keberkatan, dan moga amal dan niat kita untuk hadir majlis ilmu dikabulkan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita akan sambung pembacaan kitab Al-Arba'in Aziziyah Fima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi min ahwali waqt, iaitu 40 hadis perihal zaman kini. Susah pakai mask tu, berasap spek. SOP saya. SOP. Ni berkabus-kabus spek saya. Jangan Jadi insyaAllah kita sambung baca. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dalam hadis yang ke-9, muka surat 98, an Abdullah ibni Amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitnatun yufariqu ar-rajulu fiha akhahu wa abahu تطير الفتنة في قلوب رجال منهم إلى يوم القيامة حتى يعير الرجل بصلاته كما تعير الزانية بزناها. رواه النعيم بن حماد في الفتن والطبراني بسند لين. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadinya fitnah yang menyebabkan seorang lelaki memutuskan hubungan dengan abang dan bapaknya sendiri. Fitnah itu terus tersebar ke dalam hati-hati kaum lelaki di kalangan mereka sehinggalah hari kiamat. Fitnah ini juga menyebabkan seorang lelaki dihina kerana solatnya seperti dihina seorang penzina atas perbuatan zinanya. Diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad di dalam kitab Fitan dan Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang lain. Dalam hadis yang ke-9, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita satu fitnah yang akan terjadi pada akhir zaman, iaitu pemutusan silaturahim di antara keluarga. Dan perkara itu memang kita dapat nak nafikan terjadi dengan sangat banyaknya di akhir zaman, di mana orang akan memutuskan silaturahimnya. Yang pertamanya paling selalu adalah kerana harta. Apabila dalam ahli keluarga matinya neneknya, matinya datuknya, matinya bapaknya, maka bermulalah perebutan dalam harta, pewarisan harta yang menjadi rebutan. Dan apabila si adil dalam pembahagiannya, maka terjadilah putus saudara dan sebagainya. Dan ada juga disebabkan lain, disebabkan disakiti oleh ahli keluarga,
di abuse mentalnya, daripada kecil di abuse, kemudiannya akhirnya memutuskan silaturahimnya dengan keluarganya, dan kemudian jarang menziarahi, akhirnya terasa, maka diputuskan silaturahim. Dan kemudian ada keluarga-keluarga yang berhajat kepada ahli keluarganya tapi si dibantu, maka ambil hati, kalau kecil hati, lalu bila kecil hati terus dia memutuskan silaturahim. Adapun yang dimaksudkan dengan yufariqur rajul, yang disebutkan fitnah, yang memisahkan di antara seorang anak dengan bapaknya, seorang lelaki dengan abang-abang dan adik-adiknya, seorang perempuan dengan adik-beradiknya. Yang dimaksudkan juga adalah dengan perbezaan dalam sudut fikrah. Bila mana akhir zaman, tuan-tuan, banyaknya fikrah yang muncul. Fikrah tu apa? Fikrah tu pemikiran ataupun gaya pemikiran. Bila mana dalam akhir zaman tu banyak yang timbul mazhab pelik-pelik, mazhab yang orang kata agak ekstrim dan syadid, maka tadi berlakulah perbalahan di dalam ahli keluarga. Bila berlaku perbalahan, maka itu adalah fitnahnya. Salah satu fitnahnya adalah dengan benda macam tu, perbalahan daripada sudut politik satu dan daripada sudut mazhab. Memang akan berlaku. Politik contohnya lah, atau mungkin yang seorang untuk parti hijau, yang seorang untuk parti biru, yang seorang merah. Maka tadi dalam ahli keluarga hanya ada perbezaan dalam pegangan politik, maka bergaduh. Setidaknya ambil daripada luar sampai ke rumah. Sampai ke rumah setidaknya membuat fahaman politik, bergaduh, berkelahi dan sebagainya. Maka itu yang berlaku di akhir zaman. Sama juga seperti contohnya, tuan-tuan, kalau ada yang memegang satu pandangan ataupun pemikiran yang sangat-sangat keras, contohnya suka-suka nak membid'ahkan sesuatu. Contohnya bila nanggap orang polah bacaan Yasin bid'ah, katanya, hanya kerana membid'ahkan amalan tersebut berlaku perkelahian dalam keluarga. Contoh benda tu pernah berlaku di Negeri Sembilan. Atau ustaz saya ceritakan di masalah di Negeri Sembilan, ahli keluarganya ingin baca Yasin, kemudian dimarahi oleh salah seorang daripada keluarga ahli simati. Ketika orang meninggal kelahi, tuan-tuan. Ketika orang meninggal berkelahi adik-beradik. Si boleh polah tu. Tok benda tok salah. Nabi si polah bid'ah, katanya. Maka yang si adik tadi melawan dan akhirnya mau bertetak dengan parang, tuan-tuan. Kerana benda macam ni aja. Taklah yang dikatakan oleh Nabi, satakunu fitnatu yufariqur rajul fiha akhahu, dengan abang adik-beradik sendiri. Hanya kerana perbezaan pandangan. Padahal benda tu boleh settle tepi, tuan-tuan. Benda tu perbezaan pandangan. Yang mana tadi bila perbezaan pandangan, kita boleh pilih mana yang kita mau. Contoh perbezaan pandangannya adalah tentang dalam ulama-ulama membahaskan tentang hukum membacakan surah-surah ataupun ayat Quran untuk si mati. Memang ada diperbahaskan oleh para ulama. Dalam ada hadis-hadis dia, tapi hadis dia dhaif. Tapi ulama mengatakan fadail amal boleh diamalkan, hadis yang lemah. Tapi bila kita terlalu syadid, terlalu keras, sehingga akan kita rembak ke Malaysia pahaman, semua sih boleh. Contohnya saya ditanya hari tu tentang khutbah. Si boleh di khutbah angkat tangan, katanya. Orang yang dengar khutbah si boleh angkat tangan time doa. Si boleh ngamin time doa. Kerana apa? Kerana Nabi si polah, katanya. Tapi apabila saya buka kitab daripada Syekh Labib An-Najib Al-Yamani, salah seorang ulama Yaman daripada Aden. Makanya seorang ulama di Aden, Yaman, yang ketika itu menetap di Jakarta, dan yang mengeluarkan satu kitab. Nama kitabnya adalah Al-Ahkam wal Adab tata'allaquna bihadiril khutbatul Jum'ah. Jadi ceritakan tentang hukum dan adab yang bersangkut paut dengan waktu khutbah Jumaat. Kerana masalah itu diperbahaskan, makanya mengeluarkan masalah yang pertama, katanya. Yang pertama itu yang saya ingatlah, banyaknya pun masalah dikeluarkan, yang dikeluarkan hukum. Yang pertama, tashmitul atis,
Tashmitul atis tu tuan-tuan, contoh ada orang bersin ketika khutbah. Hacu. Alhamdulillah disebut. Adakah yang termasuk kalam yang lagha? Si dikira kata. Dan yang dikira sunnah. Kita bersin alhamdulillah. Dan hukum bagi orang yang mendengar salah seorang yang bersin, maka disunnahkan untuknya untuk mendoakan yarhamukallah. Jangan doa rahimakallah. Rahimakallah yang doanya mati tuan-tuan. Mengamuknya kelak. Benda orang Arab, jangan sesekali tuan-tuan sebut rahimakallah. Memangnya marah. Kau mau kelahi kah wadahnya? Makanya kan perkataannya hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi untuk orang yang hidup guna yarhamukallah. Maka kata para ulama disunnahkan perbuatannya. Cuma janganlah kita kuat-kuat yarhamukallah. Supaya orang sebelah dengar. Maka ya mengganggu istima' al-khutbah. Bila mengganggu istima' khutbah memang boleh. Sama je berselawat ketika khutbah, ketika khatib sebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut nama Nabi, kita disunatkan berselawat. Tapi jangan kuat-kuat je kata ulama. Laisa bijahran. Bukan dengan kuat. Laisa jahran, tapi dengan suara yang rendah. Sallallahu alaihi wasallam kita selawat juga untuk mendapatkan pahala sunnah. So Nabi sebut al-bakhilu idza dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Seorang yang bakhil, yang sangat-sangat bakhil tu, kata Nabi, orang yang bakhil tu di hari kiamat kelak nyasi akan nampak muka Nabi. Maksudnya orang bakhil tu bila disebut nama Nabi nyasi selawat. Sebabnya ada satu fadilat daripada orang-orang soleh, cerita-cerita orang soleh lah yang menceritakan tadi. Ada seorang lelaki tu, yang tu golongan musrifin. Golongan musrifin tu golongan yang suka melampaui batas. Golongan mutanatti'in, golongan yang melampau dirinya, suka boros apa semua, mola maksiat dan sebagainya. Maka pada suatu hari seorang ulama tu, semua orang kampung menganggapnya tu orang yang bagus, anggapnya tu pelik, dan bukan anggap orang soleh lah. Tapi di dalam mimpi dia nampak seorang lelaki tu yang mendapatkan satu ganjaran di syurga. Macam dia dalam keadaan yang tenang dan sebagainya. Maka ditanya, kau tu di dunia, kau tu golongan yang musrifin, kena kau di dalam mimpi tu dalam keadaan nikmat, apa amalan kau? Maka dijawabnya, amalan aku simple je. Ketika mana orang menyebut nama Nabi, aku selawat. Orang menyebut nama Nabi, aku selawat. Maka ia adalah satu kelebihan daripada selawat. Kerana hadis Nabi sebut orang yang berselawat tu diampun dosa yang tuan-tuan. Diampun dosa, diangkat derajat. Diampun dosa, diangkat derajat. Saya fikir kita jangan meremehkan amalan selawat tu, kerana ittifaq para ulama amalan yang memerlukan kepada ikhlas adalah selawat. Ibadat-ibadat lain perlu kepada ikhlas tuan-tuan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah diperintahkan untuk beribadat kepada Allah melainkan dengan keikhlasan. Tapi ulama kata dengan selawat tu, kalau kita ikhlas pun diterima amalnya. Malah kalau kita dengan ikhlas kita, dan kita dengan hadir qulub, hati kita hadir dengan selawat Nabi, dengan ta'alluq hati kita dengan Nabi, maka lebih lagi pahala yang kita dapat. Dan bermacam lagi, contohnya dalam bab mengangkat tangan, maka dikatakan oleh Syekh Labid dalam kitabnya, hadis Nabi tentang mengangkat tangan itu umum dan disunahkan pada setiap waktu. Sekiranya waktu khutbahkah, waktu khutbahkah, disunahkan angkat tangan. Maka ketika doa khatib disunahkan angkat tangan berdasarkan dalil umum daripada hadis. Dalil umum daripada hadis, dan mengamin pun sama, hanya bi ghairi mubalaghah katanya. Hanya jangan berlebih-lebihan sampai terlalu semangat dia amin. Amin, orang sebelah dengar, terganggu orang. Maka jangan kita sebut, cukuplah seorang-seorang dengar amin. Tak ada masalah. Maka benda yang ada nas daripada para ulama, kalau mau rujuk boleh rujuk dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Maka bila mana kita terlalu ekstrim, sampaikan kita sibuk bertegur dengan adik-beradik kita, kerana kita pun fikrah tu berbeza dengan sana. Kita bertegur tu golongan ahli bid'ah katanya. Apa bertegur tu geng politik tu dah. Semua kerana masalah-masalah kecil dan akhirnya memutuskan silaturrahim. Sedangkan tuan-tuan, ancaman kepada orang yang memutuskan silaturrahim itu adalah sangat berat. Sangat berat. Nabi sebut apa? Thalathun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 jenis manusia ataupun 3 jenis orang yang mana amalannya itu tadi akan terangkat.
amalannya si akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Itu adalah yang pertamanya adalah orang tadi, seseorang tu amal yang si diangkat tadi bila mana seorang imam nyata dibenci oleh jemaahnya. Dibenci mungkin kerana sifat fasiknya ke apakah, maka amalannya si diterima. Dan yang kedua adalah wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dan seorang perempuan yang tidur malamnya tapi suaminya tidur dengannya dalam keadaan hati suaminya si redha dan marah ke atasnya. Amalan perempuan mesti diterima juga. Dan yang ketiganya akhawani mutasariman. Dua orang bersaudara yang bergaduh dan memutuskan silaturahim. Maka amal sidak-sidak diterima, tuan-tuan. Sebenarnya bahayanya di dalam mana kita tu memutuskan silaturahim hanya kerana dunia, tuan-tuan. Yang pertama kerana harta. Ada orang putus silaturahim tegal abangnya rampas tunang adiknya, contoh tadi. Oleh kerana artinya cinta gila, putus silaturahim dahnya. Simak dah dalam muka abang merajuk. Maka putus silaturahim, maka semenjaknya memutuskan silaturahim, tuan-tuan, diberi tempoh 3 hari. 3 hari tempohnya, munyasib bermaaf-maafan selama 3 hari ya, amalnya si diterima. Solatlahnya banyak ni sekalipun, Allah akan terima amalnya. Puasalah banyak ni-nya pun si akan diterima. Sedekahnya banyak ni pun si akan diterima, selagi mananya si bermaaf-maafan. Pentinglah di mana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis disebutkan, dalam hadis disebutkan tadi, yang pertama ancaman, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim itu penting untuk kita jaga, ukhuwah di antara orang-orang muslim, apatah lagi dengan ahli keluarga. Ahli keluarga itu sangat penting tu. Kerana bila mana kita memutuskan silaturahim antara ahli keluarga, siguna amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jadi Nabi SAW ada menyebutkan satu hadis, bila mana orang yang rahimun tu, orang yang menghormati, merahmati ataupun yang bersifat rahman kepada orang lain, maka itu akan dikasih sayang oleh Allah. Orang yang berkasih sayang di dunia tu, ikram muslimin dan sebagainya, makanya akan disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah orang yang diada muka bumi itu, kita sayang sidanya, tuan-tuan. Sayang sidanya. Dan kemudian maka orang-orang yang di langit kelak mensayangkan kita. Dia akan sayang dengan kita. Kita akan disayang oleh penduduk-penduduk langit. Bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Bukan orang biasa yang sayang kita, tapi para malaikat yang sayang pada kita. Oleh kerana Allah sayang kita, para malaikat pun sayang kita juga, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah pada dengan para malaikat, wahai para malaikat, si fulan tu adalah orang yang berkasih sayang dengan umat, dengan hamba-hambaku. Sayangilah dia. Maka sayang para malaikat dengan orang yang berkasih sayang di muka bumi Allah. Tapi bila mana kita memutuskan silaturahim dan bergaduh hanya kerana perkara dunia, jadi musibah kabirah. Selalunya yang 3 ta lah yang selalu orang sebutkan, benda yang boleh memutuskan silaturahim. Yang pertama takhta, harta, wanita. Wanita pun bahaya juga, fitnah. Fitnatun minal fitan, fitnah daripada fitnah juga. Bila boleh berlaku pemutus saudara dan sebagainya, maka itulah yang bahayanya. Jadi bila mana kita lihat pentingnya untuk kita mengeratkan silaturahim, dan jangan kita memutuskan silaturahim walaupun kerana harta, tuan-tuan. Ingat je ancaman Nabi SAW, la yadkhul jannah qati'un, tidak akan masuk syurga orang yang putus silaturahim tu. Kita takut, tuan-tuan, kerana kita pun harapan tiada lain, kita hanya mau masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau masuk neraka? Tiada. Tiada orang mau masuk neraka, tapi semua orang teringin nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan senang lenangnya putus silaturahim dengan orang. Adalah paling bahaya. Benda tu memang selalu berlaku. Memang sering berlaku, tuan-tuan. Sampai kini tu pun masih ada yang berlaku. Hanya kerana harta terus putus saudara. Hanya kerana emas yang ditinggalkan berebut dan dijual oleh adik-beradik tanpa pengetahuan, terus putus saudara. Hanya kerana benda dunia, tuan-tuan. Hanya kerana benda dunia si masuk surga, rugi, tuan-tuan. Hanya kerana benda dunia lalu si masuk surga,
Adakah yang sangat berbaloi bagi kita? Tidak, tuan-tuan. Dan kemudian ada juga di dalam adab-adab Islam, kata para ulama, di mana uzur. Kalau kita tadi kalau kita nak mengeratkan silaturahim tu, maka hendaklah kita menziarahi ahli keluarga. Menziarahi ahli keluarga, ziarah kita pun saudara mara, ziarah kita pun kawan-kawan, tanya khabar sedikitnya dan sebagainya. Kita tanya khabar, eratkan silaturahim, kerana orang yang memuliakan orang lain, berziarah orang lain tu, Allah jamin dengannya dia akan dipanjangkan umur. Supaya bila kita selalu ziarah orang untuk panjang umur, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan panjangkan umurnya. Ya, satu kelebihan dalam kita menziarahi orang, kita ziarah keluarga lah. Kalau kita disebut cerita tentang keluarga, ziarah keluarga. Kadang-kadang hati-hati keluarga tu jadi kecil hati sebab kita ziarah setidaknya. Kita duduk dengan siapnya, dia lah masalahnya. Sebab kita perlu ziarah. Tapi ada beberapa uzur yang kita perlu ziarah. Perlu ziarahkan bila mana ada seseorang daripada ahli keluarga kita yang nyata adalah riddah wal murtad, kata para ulama. Riddah wal murtad, okey lagi. Jangan, jikalaunya sampai satu tahap yang menghina agama Islam, yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Rasul, maka orang tu perlu diziarah. Walaupun ahli keluarga kita perlu diziarah. Perlu diziarah. Tapi dengan syarat selepas kita menasihatinya beberapa kali, dengan kata ulama 3 kali, yang simuk je bertaubat dan yang masih juga menghina Islam, maka perlu ziarahnya. Di antara perbuatan ziarah tu adalah kerana tanda protes kita, kata para ulama. Protes di mana perbuatan kita tu adalah kita simuknya untuk kita membencikan perbuatannya. Dzalika adhaful iman, kata para ulama, kata Nabi SAW. Itu adalah selemah-lemah iman. Dan yang diharuskan tadi yang uzur, itu adalah yang diharuskan adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik daripada ahli keluarga. Selepas kita dah ziarah siapnya, dah kita beri nasihat dan sebagainya, tapi kita jangan pernah putuslah untuk berdakwah dengan siapnya. Kita ajak siapnya semayang, kita ajak siapnya, mestinya tetap simuk. Dan paling teruk sekali bila tahap sidaknya dah sampai minum arak apa semua, dah sampai dah kehidupan macam barat. Maka kehidupan yang fasik tu, para ulama kata dikhawatiri. Bila mana kita cukup kuat, bila kita cukup kuat, kita boleh terikuti dengan perbuatan sidaknya. Jadi kena berhati-hati, kata para ulama. Bila mana kita ada ahli keluarga yang macam tu, kena berhati-hati. Kalau kita rasa kita cukup kuat, kita berdakwahlah, kita kena bersabar. Kalau dakwah perlukan kepada sabar. Sabar yang sangat tinggi, tuan-tuan. Sampailah bila kita lihat masalah dalam fitnah akhir zaman tu, perpecahan keluarga berlaku dan sebagainya. Nabi sebut dalam hadis, tatirul fitnatu fi qulubi rijalin minhum ila yaumil qiyamah. Dan berterbangan tadinya pun fitnah tu tersebar di dalam hati-hati kaum lelaki di kalangan mereka sehingga hari kiamat. Berterbangan. Kemudian hatta yu'ayyira ar-rajulu, sehingga seorang lelaki tu ibaratnya telanjang. Bi salatihi, dengan solat tadinya ibaratnya telanjang, tuan-tuan. Kama tu'ayyara zaniyah, seperti mana telanjangnya, terbukaalahnya aib seorang penzina, bizinaha, dengan zinanya. Jadi dimaksudkan oleh Nabi itu adalah satu kiasan di mana pada akhir zaman juga akan berlaku satu lagi keadaan kaum manusia di mana orang yang berubah, tuan-tuan, akan diejek, akan diperli, akan diselak oleh orang. Nasi untuk semayang ke? Orang dah mula timbul manusia macamnya. Dan kita pun jadi takut nak zahirkan ibadah kita seperti mana penzina menyembunyikan yang pun perzinaannya. Atau yang berlaku di akhir zaman. Atau yang berlaku sampai kita rasa takut. Rasa takut nak beribadah pun takut. Tapi kita peganglah kata-kata Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, tarkul amal li ajlin nas riyaun wal amal lin nas syirkun. Tinggalkan amal kerana manusia, ya dah dikira riak dah. Kerana di dalam hati kita dah ada perasaan kita silawan. Kita terus tinggalkan ibadah kerana manusia, kita tinggalkan ibadah, kata Fudail bin Iyad, yalah riak. Wal amal min ajlin nas, dan beramal kerana manusia, maka itu adalah syirik, kata dia. Syirik khafi, syirik yang kecil. Maka ikhlas telah di mana Allah Subhanahu wa taala
menyelamatkan kita, yu'afiyaka minhuma. Allah menyelamatkan kau daripada dua sifat tadi. Tinggalkan amal kerana manusia dan beramal kerana manusia. Jadi kita pula ibadah ikhlas. Di akhir zaman tak kita ikhlas. Seperti mana yang saya sebut pada hadis yang minggu lalu tentang hadis ghuraba. Bila mana hadis ghuraba kaitannya dengan orang yang beribadah yang diejek-ejek tu, ghuraba itu adalah golongan-golongan yang minoriti pula. Di mananya pun ibadah pun nampak ganjil dan nampak asing di mata masyarakat. Dan Nabi sebut orang yang ghuraba itu adalah beruntung. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang ghuraba tu, orang-orang yang asing. Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Di mana manusia dalam keadaan rosak, maka tamialah golongan ghuraba tu turun padam. Berjumpa dengan orang-orang yang rosak tu, manusia-manusia yang akhlaknya dah rosak dan manusia yang di mananya pun pendirian dah agama yang si kuat, maka siitulah yang akan memperbaiki, mengislahkan orang-orang yang sudah jauh daripada agama. Jadi kita akan baca sedikit daripada syarah Sayyidi Abdul Aziz. Jadi beliau berkata, makna bagi hadis ini sangat jelas dan hal keadaan masyarakat menjelaskannya lagi. Hari ini sebuah keluarga sahaja sudah mempunyai percanggahan yang sangat ketara antara satu sama lain. Setiap dari mereka berpegang dengan suatu pendapat dan mengikuti mazhab tertentu. Disebabkan itu, maka berlakulah perpecahan dan perselisihan antara mereka yang ada kalanya sampai tahap naik tangan serta meninggalkan rumah atau tempat tinggal kerana ingin mengasingkan diri dari orang yang bercanggah dengannya. Atau disebutkan tadi lah yang saya sebut tadi tentang percanggahan dalam mazhab. Contohlah tuan-tuan, tiba-tiba yang pun bapaknya pegang fahaman yang ekstrim, pegang Wahabi Madkhali, orang sebut Wahabi Madkhali namanya. Wahabi Madkhali itu agak ekstrim, sikit-sikit bunuh orang, sikit-sikit bunuh orang. Jadi saya tahu tadi sangat-sangat ekstrim. Bila anaknya yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, berlakulah percanggahan dan pergaduhan di antara sidanya. Jadi bila ada berlaku percanggahan, sikit-sikit tadi berdebat. Asal di meja makan dia berdebat. Asal duduk luar minum kopi je berdebat. Maka itulah yang menyebabkan putus silaturahim. Tapi bila mana orang yang akan belajar kefahaman adab, makanya hendaklah menarik orang tuanya. Andai kata ada dalam ahli kalangan keluarga kita, contohlah saya cerita sedikitlah, saya pun ahli keluarga. Ada seorang tu nya berfahaman Wahabi juga. Wahabi dan jenis yang anti tahlil, tuan-tuan. Nya anti dengan tahlil, sangat anti. Bila malam pertama baru dah dekat kubur. Saya dah perasan dah awal-awal bila baca Yasin Yasin duduk saya. Dekat talqin Yasin duduk jauh. Orang baca Yasin duduk jauh. Dia ajak baca Yasin, siapa padahal. Okeylah ya khair, marhaba. Siapa? Sampai ke rumah dan malamnya malam tahlil. Malam tahlil. Dan kemudian bila malam tahlil saya duduk luar lah. Lepas tahlil saya duduk luar. Dia pun datang duduk dengan saya di luar, duduk berdua. Makanya pun bertanya. Saya dah tahu dah memang dia akan tanya, Syekh, apa pendapat kita Syekh? Si berdosakah kita pula benda tu? Nanya benda tahlil tak berdosa. Jadi saya pun cakap dengannya, apa yang dosanya? Adakah kita lihat dalam nun orang yang sedang mula maksiatkah? Apa orang polah dalam nun? Saya tanya dengannya. Diamnya. Jadi saya kata, kalau kita kata dalam nun orang polah benda haram, sedangkan di dalam rumah nun orang yang sedang baca Yasin, Nabi suruh kita baca Quran, baca Yasin dapat pahala, setiap huruf dibaca dapat pahala. Dan kemudian lepas Yasin tidak baca apa? Tidak baca Qul huwallahu ahad 3 kali baca, dan hadis mengatakan 3 kali baca Quran menyamai baca seluruh Al-Quran. Ada ganjaran, tuan-tuan. Kemudian baca surah Al-Falaq, kemudian baca surah An-Nas, sempurna 3 kul. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah, kita baca awal surah Al-Baqarah sehinggalah akhirnya. Dibacakan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Kemudian apa kita balah? Kita baca selawat. Dalam selawat ada sirah 4 selawat dalam tahlil. 4 selawat dibaca. Maka 4 selawat yang kita baca ya, Allahumma salli afdal salatu sampai habis. Kemudian lepas kita baca selawat, apa kita balah? Kita berzikir kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Nabi sebut apa? Jaddidu imanakum.
bila ilaha illa, min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan apa? Dengan kalimah la ilaha illallah. Maka pada masa yang sama yang orang sedang berzikir tahlil, ya namanya tahlil la ilaha illallah. Berzikir dengan nama Allah la ilaha illallah menguatkan iman. Macam ni kita boleh padah majlis yang adalah majlis maksiat dan majlis haram, sedangkan dalamnya orang sedang polah amal kebaikan. La ilaha illallah. Makanya pun terdiamnya. Tapi Nabi si polah Syekh. Yalah sebenarnya perkataan. Bila perkataan Nabi si polah, si bermakna amalan tersebut si boleh. Kerana Nabi SAW masih lagi membuka ruang di dalam ibadat dan tidak menyempitkan tadi, melainkan kalau benda bid'ah yang kita polah adalah bid'ah menokok tambah dalam contohnya solat subuh 4 rakaat. Ya, benda yang sudah ditetapkan, yang qat'iyah, yang boleh diubah. Tapi tahlil itu adalah bacaan yang disusunkan oleh para ulama Nusantara. Ketika mana orang meninggal, semua pahala-pahala yang kita bacakan tadi daripada awal bacaan ayat Quran sampai kepada selawat, sampai kepada tahlil, kalimah la ilaha illallah akan dibacakan ketika doa tahlil. Kita baca apa? Kita baca hadiatan minna wasilah. Kita bacakan bacaan tahlil semua tadi dihadiahkan kepada arwah yang kita bacakan tadi. Dan saya nukilkan pandangan Imam Asy-Syaukani mengatakan perkara itu dibolehkan. Siapa kita nak mengharamkan? Makanya diam. Kemudian tuan-tuan, setelah berlaku beberapa tahun 3 tahun, 4 tahun kemudian, beliau pun dah jadi kurang dah, si ekstrim dah. Tahlil pun duduk baca-baca sekali. Nya pun faham bahawa benda tu pun si guna kita nak gaduh sama diri. Kalau kita gaduh-gaduh pun apalah manfaat. So ni duduk dan makan. Cuma nya dah okey lah. Nya dah si jadi ekstrim lagi dah macam dulu. Kalau dulunya ekstrim sampai berlaku pergaduhan tuan-tuan. Ketika majlis tahlil dalam malam ketiga bergaduh lagi. Kerana nya berpandangan bahawa majlis itu adalah majlis haram, majlis maksiat katanya. Allahu akbar. Maka tadi nya pun simuk hadir. Kemudiannya simuk sertai majlis yang ada majlis macam tu katanya. Tapi lama-kelamaan akhirnya nya pun faham, nya dah faham agama sikit, nya dah tahu dah di mana kepentingan wasatiyah, pertengahan. Jadi daripada kita, kalau kita sujud nama tahlil, khalas, bukan satu kewajipan. Masalah masyarakat yang menganggap tahlil adalah satu kewajipan yang salah. Ya, saya memang kata salah, tapi tahlil itu bukanlah satu kewajipan. Hanyalah satu adat yang akan memberikan kesenangan, menghiburkan hati keluarga si mati dengan dihidupkan dengan suasana agama yang dipolahkan oleh ulama-ulama Nusantara kita. Satu adat yang baik. Para ulama-ulama Yaman pun memuji amalan tersebut, walaupun tidak si amalkan berdaya, tapi amalan tersebut baik di sisi sidanya, dipandang dengan baik, istihsan. Jadi sebabnya bila mana berlakunya perjanggahan macam tu, bahaya, sangat-sangat bahaya. Di mana kita bergaduh dalam hari raya Singam, pasang muka masing-masing menuduh masing-masing, sampai saya dituduh Syiah. Oh, Syiahnya tu tuan-tuan, untuk belajar dengan Habib, tu Syiah, menuduh seorang yang dengan Syiah, dan kadang menuduh orang lain kafir. Kita takut tuan-tuan, hadis Nabi pada kita tuduh orang kafir, kita tuduh saudara kita yang kafir, tapi si kafir, perkataan kafir dia balik kepada kita tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Sampailah kita berhati-hati daripada mengkafirkan orang, apatah lagi membid'ahkan orang dan sebagainya. Ada masalah khilafiyah, kita berlapang dada. Maka ia perlu diperbahaskan dengan lebih detail lah. Jadi dikatakan lagi, perkara ini banyak berlaku disebabkan pertikaian politik atau perbezaan mazhab yang terbina daripada ketaksuban dan dokongan terhadap individu-individu tertentu, sama ada yang berada dalam kebenaran maupun kesesatan. Sebabnya kalau kita tuan-tuan, kita berpegang dengan mana-mana gerakan, dengan mana-mana persatuan, dengan mana-mana tariqah, jangan pernah taksub. Ya, paling bahaya taksub tu, satu tahap taksub tu bila mana kita tadi mengatakan guru kita je benar, guru orang lain salah. Ya, taksub tu sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Dia menganggap gurunya maksum, dia paling bahaya. Kita boleh pegang pendapat tadi bahawa guru kita tu manusia, dia pun boleh silap, tapi kita tetap menghormatinya walaupun dia silap. Tapi kesilapan orang kini itu adalah bila dia menganggap gurunya adalah maksum dan pendapat gurunya adalah paling benar, dan itu adalah paling salah. Kalau kita nak elakkan, maka kita jangan taksub. Kalau kita nak taksub untuk diri sendiri, kata guru saya,
Kalau kita nak taksub dengan guru, boleh taksub ke diri, jangan kita ngajak orang lain, jangan kita berjidal, berdebat dengan orang lain, nak claim ada guru aku adalah paling betul. Maka itu adalah menjadi pergaduhan selalu jadi pergaduhan. Benda tu memang kebanyakannya berlaku oleh pelajar-pelajar agama. Pelajar-pelajar agama tu bila ada gurunya, nya akan pegang dengan gurunya kuat-kuat. Pegang, sodik katanya. Nya alasannya sodik. Sodik tak maksudnya setia. Jadi kesetiaan tu bukan dipegang dengan ketaksuban. Bila nya pegang perkataan setia dengan guru ya, tapi di belakang kesetiaan yang ada ketaksuban, dia bahaya. Yang menghina guru orang lain tu si alim tu, maka ia adalah salah satu akhlak yang tidak baik lah. Dalam keluarga pun sama, yang difokuskan situ adalah ahli keluarga. Adik-beradik tadi ada guru lain, maka tadi dia pun mengkritik guru adiknya, dan adiknya mengkritik guru abangnya, maka bergaduh hanya kerana ketaksuban pada tokoh. Itu bahaya. Yang patut kita taksub adalah siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad SAW. Dia patut kita taksub. Dia sedahat. Para sahabat pun taksub dengan Nabi, level lain macam. Kemih Nabi pun minum. Kemih Nabi pun tidaknya minum. Apatah lagi darah bekam yang Nabi bekam diminum oleh sahabat Nabi SAW. Yang menunjukkan ketaksuban sebenarnya dengan Nabi yang tinggi. Bila kita taksub dengan Nabi tinggi, maka itu adalah salah satu daripada kamalul iman. Dan kemudian contohnya apa yang kita dapat lihat banyak terjadi kepada mereka yang mendakwa beramal dengan sunnah. Mereka berpegang teguh dengan pendapat individu tertentu. Yang saya sebut tadi lah, pegang dengan individu tertentu. Maka tadi bila ngaku ngamal sunnah tapi pegang pendapat individu, bukan pendapat Nabi. Sedangkan apa yang ia dakwa dan gembar-gemburkan itu tidak sampai pun kepada tahap perkara yang haram ataupun perkara yang wajib. Itu yang selalu berlaku lah. Pertikaian tadi sampai pun benda yang haram. Contoh jangan nak tahlil tak haram. Di sini ke haramnya? Mun tahlil tak bolah karaoke haram lah tuan-tuan. Tiba-tiba kat tengah tu tahlil lah karaoke. Ya benar haram. Tiba-tiba bertandak saja. Orang tengah meninggal macam orang-orang ni lah. Orang apa tu? Orang di pedalaman tu. Orang meninggal dia berjudi. Ya baru saya boleh kata tahlil macam tu adalah haram dan bid'ah munkarah. Bid'ah yang munkar, yang wajib ditegah. Kerana apa? Kerananya ada benda haram lah, diselutkan dengan perkara haram. Dan apabila perkara-perkara yang macam tu kita lihat, contohnya tahlil dan sebagainya, atau benda-benda yang berlaku khilaf di antara para ulama. Ada ulama yang menganjurkan, ada ulama menganjurkan. Cuma kalau kita lihat dalam masalah bab mayit tu dibahas oleh ulama dalam kitab yang sangat tebal tuan-tuan. Ahkamul Mayyit disebutkan tentang kitab Ahkamul Mayyit dan sebagainya, dibahaskan oleh ulama panjang lebar. Memang kita salah satu daripada yang diisukan adalah kena kita tadi pergi rumah orang meninggal, kita nunggu makanan dari sidanya, bukan ikut sunnah Nabi katanya. Ya memang betul lah. Sepatutnya adalah kita yang daripada tetamu datang rumahnya kita mak makanan. Ya sepatutnya, yang sunnah yang sebenar. Kita datang saja kita beri makanan. Yang bola tahlil okey. Tapi kita bola potlak lah, mbaklah makanan, mbaklah roti. Janganlah mbak diri je, yang mbak perut kosong dia. Dah tahlil loh, tahlil loh. Suknya. Dah tahlil loh. Memang kenyang. Tapi bila dalam tahlil loh, kalau kita orang meninggal apa semua, kita tapi dah diubah. Kata Said Tahir Al-Haddad, Mufti Johor. Beliau mengatakan dah zaman dah semakin moden. Orang dah beri beras, orang dah beri makanan, tapi orang beri duit. Daripada duit ialah sebenarnya order catering dan sebagainya. Maka tapi ada hukum yang terangkat. Hukum terangkat, dan ada anak-anak daripada si mati tu nya kaya. Maka tadi nya mak mula sedekah. Bukan kerana menyusahkan, tapi anaknya kaya, anaknya berduit, ada kemampuan, makanya upah catering, niat tadi pahala sedekah kepada bapaknya. Tak boleh tuan-tuan, tidak ada masalah. Di antara pahala tadi kata Nabi, sampai si pahala kalau aku sedekahkan kepada mak aku. Sampai kata Nabi. Walaupun dengan sakyul mak, beri minum air dengan orang. Apatah lagi kalau kita berinya makan kambing tuan-tuan. Happy orang tuan-tuan. Beri kambing, ayam. Bukan sekat air kosong ya tuan-tuan. Kambing, air oren semua. Maka pahala daripada kenyangnya dan bahagianya seorang saudara muslim tu sampai kepada bapaknya, maknya, orang meninggal maknya, orang meninggal bapaknya, orang meninggal neneknya, sampai pahala kepada sidanya.
Sebablah pentingnya benda tu penting kepada perbahasan, perbahasan. Dan kita jangan sekali-sekali tadi sikit haram. Bidah. Terus kafir kau tu. Maka kafir ya bahayalah. Sekiranya katanya saya sambung sampai habis dah. Sekiranya individu itu tadi dikritik pada perkara tersebut, nescaya para pengikutnya akan tetap mempertahankannya serta membantu ia dengan perasaan sombong dan angkuh jahiliyah. Berkemungkinan orang yang menyanggah itu adalah merupakan bapa kepada pengikut yang taksub itu, atau mungkin juga abang tirinya sendiri. Maka terjadilah perbalahan antara mereka yang tidak dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini telah kami lihat sendiri dan masih lagi melihatnya. Hanya kepada Allah lah tempat bergantung. Baginda Nabi SAW juga memberitahu bahawa sebahagian daripada mereka yang melakukan fitnah itu akan terpatri hatinya dengan fitnah, dan dia tidak akan kembali bertaubat dengan nasihat maupun peringatan, sehinggalah dia meninggal dunia, dan dia mesti tetap kekal seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Na'udzubillah min dzalik. Manakala penghinaan terhadap seorang lelaki kerana solatnya seumpama penghinaan terhadap seorang penzina atas perbuatan zinanya adalah kenyataan yang diketahui berlaku kepada kebanyakan pemuda pada hari ini. Lebih-lebih lagi jika mereka orang yang terpengaruh dengan budaya barat, ia akan melihat kepada solat dan orang yang mengerjakan solat seolah-olah seorang lelaki yang mulia, dan berkepribadian luhur melihat kepada perempuan zina dan orang yang melakukan zina. Atau seperti yang saya sebut awal tadi, bila mana amalan orang-orang yang dah disuntik dengan pemikiran barat, orang yang beribadah tu malu nak menzahirkan ibadahnya. Bila malu nak zahirkan ibadahnya, maka taklah yang terjadi tadi dianggap seperti seorang yang penzina. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu taala lah, kita dipelihara di akhir zaman tu daripada fitnah-fitnah, dan berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fiqh mazhab Syafi'i dan sebagainya. Dan kita sudah berlakulah pertikaian dalam keluarga kita, walaupun berbeza pandangan tuan-tuan, walaupun berbeza pandangan, tapi kita hendaklah bersifat wasatiyah. Bersifat wasatiyah itu sangat penting. Kerana apa? Kerana kita tu pertengahan. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu lembut dalam agama. Kita kena tengah-tengah, kena tegas dan lembut pada masa yang sama. Jangan kita terlalu keras. Bila kita terlalu keras, maka taklah menyebabkan orang jauh daripada agama. Dan kemudiannya, dan jangan kita lupalah untuk kita sama-sama menjaga silaturahim antara kita. Seperti Nabi sebut tadi dalam hadis tadi, bahawasanya orang yang la yadkhul jannah qati'un, jadi orang yang memutuskan silaturahim itu adalah orang yang akan masuk syurga. Jangan sesekali kita termakan dengan habuan dunia, di mana dunia itu adalah perkara yang akan merosakkan hati seorang mukmin. Jadi cukup sekadar saja, kita sambung pada ke-10 pada minggu hadapan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau silap bicara dan sebagainya. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Okey, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minin fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.